Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah An-Nahl, bermula dari ayat 106 sekali lagi. Baca dari ayat 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم طبع الله على قلوبهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah yang telah mengurniakan kepada kita keimanan dan telah memudahkan keimanan itu kepada kita. Di zaman dahulu, orang yang nak bertahan dengan iman ni seperti menggenggam bara api. Diuji, diseksa, dizalimi,
agar mereka ni keluar daripada agama. Jadi itulah yang Allah Ta'ala sebut pada kita hari ini, kisah yang mana sebab turun ayat ini ialah peristiwa Ammar bin Yasir waktu diazab oleh orang Quraisy sehingga dia mengatakan kekufuran. Dia caci Nabi Muhammad dan dia puji Tuhan-Tuhan Quraisy sehingga mereka akhirnya melepaskan dia. Mak dan ayah dia dibunuh. Lepas tu dia pergi ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada dia, "Kaifa tajidu qalbaka?" Macam mana hati kamu, macam mana? Dia kata, hati aku mutmainnan bil iman, masih lagi tenang dengan iman, mana masih lagi beriman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata kepada dia, fa in adu fa'ud. Lepas mereka tu balik, kamu beriman semula. Lepas mereka tu pulang, kamu pun kembali kepada Islam. Jadi inilah sebab turun ayat ini yang menyatakan hukum kalau orang dipaksa kufur, tapi tengok tahap dipaksa lah. Jangan dipaksa kita. Kenapa tahap dipaksa ni sehingga nyawa kita melayang. Kalau setakat dia bagi upah RM5, tidak dipaksa. Ataupun dia tak bagi makan satu malam, itu tidak dipaksa. Dipaksa ni sampai peringkat nyawa kita terancam. Pun begitu, ulama telah berittifaq boleh untuk seseorang itu mempertahankan imannya walaupun nyawa sebagai galang ganti. Mana dibolehkan seorang itu di saat terpaksa sampai nyawa dia nak melayang, boleh untuk dia mengucapkan kekufuran kerana terpaksa. Lepas pada tu dia kembali bertaubat. Tapi boleh juga ulama kata dia bertahan dengan iman walaupun nyawa dia sebagai galang ganti. Seperti yang berlaku kepada Bilal bin Rabah yang diletakkan batu di atas dada dia sehingga dia kata ahadun ahad sampai dia nak mati, tapi Allah panjangkan umurnya. Dan ada satu lagi kisah, malah ini lebih utama. Bertahan dengan iman sampai mati ini lebih utama. Sebab kalau mati syahid. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini dia ditangkap oleh Rom. Kemudian dibawa kepada Raja Rom. Orang tahu dia ni sahabat Nabi, maka Raja Rom nak paksa dia ni keluar daripada Islam. Raja Rom pula bagi tahu kat dia, kalau kamu masuk Kristian, aku akan kongsi dengan kamu kerajaanku. Dahsyat. Kerajaan Rom ni aku kongsi dengan kamu dan aku kahwinkan kamu dengan anak perempuanku. Kahwin dengan anak raja. Kita kalau tidak sampai tahap ni pun orang panggil rebah dah. Mana saya? Bagi kahwin dengan anak. Semalam saya cerita macam mana isu kahwin dengan pengikut ajaran sesat ni menjadikan seorang tu sesat juga. Pengikut ayah, pengikut Kaha Al-Kazzab. Orang panggil Rasul Kaha, tapi bukan Rasul Kaha, dia bukan Rasul. Dia Al-Kazzab. Kaha Al-Kazzab. Seperti Musailamah Al-Kazzab. Musailamah ni dia mengaku jadi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga akhirnya dikenali sebagai Musailamah Al-Kazzab.
Al-Kadzab tu gelaran dia, pembohong besar. Jadi sama macam Kahar ni, dia ngaku rasul, tak payah panggil rasul Kahar lah. Memang dia bukan rasul, kena panggil Kahar Al-Kadzab. Jadi Kahar Al-Kadzab ni ada pengikut dia ramai. Seorang lelaki ni asalnya orang yang baik agamanya, sampai pernah buat haji ke Mekah, berkahwin dengan anak pengikut Kahar Al-Kadzab. Bila dia kahwin dengan pengikut Kahar Al-Kadzab ni, dia terpengaruh sampai kata dia pergi haji dah tu, dia kata menyesal aku pergi haji di Mekah. Sampai tahap tu. Dia tak solat 5 waktu. Dan dia percaya Kahar Al-Kadzab tu adalah Rasul Melayu. Rasul Melayu. Puncanya kahwin. Jadi kena berhati-hati. Ingat, jangan sampai kita ni jual keimanan disebabkan perkara-perkara sebegini. Na'udzubillahi min dzalik, atau kita minta perlindungan dengan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah engkau bagi hidayah kepada kami. Baik. Kembali kepada kisah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Jadi Raja Rom ni bagi offer. Dia bagi offer, kalau kamu masuk Kristian, aku bagi kepada kamu separuh kekuasaanku dan aku kahwinkan kamu dengan anak perempuanku. Oh, anak Raja Rom. Rom ni dekat mana? Itali. Oh, orang Itali ni comel. Anak raja pula. Comel lagi, kaya lagi, nak apa lagi? Cuma satu je, mas kahwin dia Kristian, masuk Kristian. Maka katalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, "Lau a'taitani jami'a ma tamliku wa jami'a ma tamliku al-Arab ala an arji'a an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ainin ma fa'altu." Kalau kamu bagi kepada aku seluruh hartamu, tak cukup dengan tu, seluruh apa yang dimiliki oleh orang Arab. Orang Arab kaya. Seluruh harta Rom, seluruh harta Arab, kalau kamu bagi kepadaku supaya aku keluar daripada agama Muhammad sekelip mata, sekejap je, sekelip mata je, nescaya aku tak akan terima. Ma fa'altu, aku tak akan buat. Aku tak akan kembali ataupun keluar daripada agama Muhammad. Raja berkata, "Idzan aqtuluk, kalau begitu aku bunuh kamu." Berkata Abdullah bin Hudzafah, "Silakanlah." Silakanlah. Kemudian diperintahkan supaya disalib, diikat di tiang. Kemudian diperintahkan puak pemanah panah dia. Mereka pun panah dia kena dekat dengan tangan dan kaki dia. Kena dekat. Tak kena lagi. Kena dekat tangan, kena dekat kaki. Bagi ancaman. Kemudian dalam keadaan disalib itu ditanya lagi, kalau kamu nak selamat, kamu masuk Kristian. Dia pun tak nak. Dibuat turun. Kemudian diperintahkan bawa satu periuk besar. Periuk besar. Wa fi riwayah bi baqarah min nuhasin fa uhmiyat. Dalam riwayat yang lain didatangkan pula seekor lembu daripada tembaga, kemudian dimasukkan dalam periuk tadi. Mana dalam periuk tu menggelegak. Bukan minyak panas,
tembaga cair. La ilaha illallah. Tembaga tu cair dalam periuk besar. Waja'a bi asirin minal muslimin. Kemudian dibawa seorang daripada tawanan perang orang Islam. Lalu dicampakkan ke dalam periuk yang menggelegak dan mendidih dengan tembaga tadi. Kalau tidak tembaga pun minyak panas cukup dah. Lalu dicampakkan seorang tawanan perang, masuk dalam tu, mati dalam keadaan Abdullah bin Hudzafah tengok. Abdullah bin Hudzafah tengok, sehinggalah orang panggil apa? Yang tinggal daripada tawanan tadi tulang. Masuk tu, tulang tinggal. Daging luruh habis. Dahsyat. Dalam keadaan itu dia pun dikatakan kepada dia, kalau mu masuk Kristian, mu selamat. Kalau tidak, kita campak kamu dalam periuk. Dia pun tak nak. Dia pun tak nak. Bila dia tak nak, kemudian diletakkan dia di tempat yang nak dicampak kepada periuk tu. Di saat dia nak dicampak ke dalam periuk, tiba-tiba dia menangis. Dia menangis. Raja pun bila tengok nangis dia ni, masuk Kristian dah ni, diperintahkan dia dibawa turun. Kemudian menghadap raja. Kemudian ditanya, kenapa kamu menangis? Nak masuk Kristian ke? Dia kata, innama bakaitu lianna nafsi innama hiya nafsun wahidah tulqa fi hadhihi alqidr as-sa'ah fillah fa ahbabtu an yakuna li bi'adadi kulli sya'ratin fi jasadi nafasun tu'adzabu hadzal 'adzabu fillah. Aku menangis sebab aku ada nyawa satu je. Bila aku fikir aku ada nyawa satu je, bila dicampakkan ke dalam periuk ni, maka matilah aku. Aku bercita-cita aku ada nyawa sebanyak bilangan bulu di tubuhku, sehingga bulu ni akan nyawa aku tercabut satu demi satu kerana Allah. Dia berimpi supaya mati syahid berkali-kali. Aku menangis sebab kalau aku masuk dalam periuk ni, aku sekali dia mati syahid. Kalaulah aku ada banyak nyawa, aku boleh mati syahid berkali-kali. Gitulah. Hebatnya. Kekuatan jiwa yang sangat hebat. Ni baru panggil dipaksa. Kalau setakat kita ni, awak tak masuk, awak tak solat, panggil apa? Kalau nak kerja, jangan solat. Nah, ada majikan tak benarkan pekerja dia solat. Jadi orang pekerja Islam ni kena pergi kerja. Majikan tak benar solat. Dia berkata, saya tak boleh solat sebab saya terpaksa. Terpaksa sebab apa? Sebab kalau tidak kena buang kerja. Buang kerja tu tidak terpaksa lagi. Ada je cara makan, cara kerja lain. Betul tak? Cara kerja lain lah. Bukanlah siapa mati. Tak mati pun kena buang kerja. Kerja banyak lagi. Yang tu tak terpaksa. Banyak lagi lah. Orang-orang kita ni atas nama terpaksa sampai jual agama dia. Nak bayar yuran sekolah. Budak-budak universiti pergi ke gereja. Masuk Kristian. Apa? Terpaksa sebab nak bayar yuran pengajian. Itu tak panggil terpaksa. Apatah lagi kalau terpaksa tu kerana habuan-habuan yang tidak menjadi kewajipan. Dia tak terpaksa pun, tapi sebab orang bagi duit, gereja duk bagi duit, apa bagi duit, akhir sekali dia pun masuk Kristian.
Yang tu tak panggil terpaksa. Ni sahabat Abdullah bin Hudzafah ni. Siapa duduk panggil ditawarkan harta tolak. Dipanah tolak. Nak dicampak dalam api, nak dicampak dalam periuk besi. Dia tolak. Dia menangis sebab dia mikir dia hanya ada satu nyawa. Kalaulah dia ada banyak nyawa, nescaya dia akan mati syahid berkali-kali. Bila kata lagu tu, wa fi ba'dir riwayat, raja pun penjarakan dia. Lepas tu dimasukkan dalam penjara, tak jadi dicampak dalam api. Sebab raja kata kalau aku campak dalam api, dia dapatlah apa yang dia nak. Dia nak mati syahid. Nah, dia nak mati syahid, aku campak, seronoklah dia. Jadi raja tak bunuh dia, penjarakan dia. Bila raja penjara, dia tak bagi makan, tak bagi minum beberapa hari. Tak bagi makan, tak bagi minum beberapa hari. Lapar. Kemudian pada selepas itu dihantar pula airnya arak, makanannya daging babi. Jahat. Raja ni memang jahat. Inilah yang berlaku kepada tawanan-tawanan perang Islam. Kalau kita baca sejarah macam mana mereka rampas Spanyol, jahatnya mereka buat kepada orang Islam, lebih kurang lagu inilah. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima para syuhada dan menjadikan kita, menempatkan kita bersama dengan mereka di akhirat nanti. Bila dia bagi arak dan juga daging babi, Abdullah bin Hudzafah tak makan. Kemudian bila tak makan, dipanggil lagi menghadap. Kenapa kamu tak makan? Dia kata, sesungguhnya daging babi dan arak padaku saat ini halal. Sebab aku dah berapa hari tak makan. Aku boleh je makan daging babi, aku boleh je minum arak tu sebab dia dah halal bagiku. Tapi aku tak makan sebab apa? Sebab aku tak nak kamu menghina aku. Sebab aku tahu kamu buat ni nak hina agama aku. Jadi kalau aku makan, kamu akan hina agama aku. Aku tak akan makan. Tengok. Jaga agama, bukan jaga perut dia. Sebab dia tengah tangkap tu sebab dia ni memerangi Raja Rom. Dia kata, walam akun li ashtumaka bi, walakin lam akun li ashtumaka bi. Akan tetapi aku tidak akan supaya kamu tidak menghina aku. Kemudian faqala lahul malik, raja pun mengalah. Raja kata apa? Faqabbil ra'si wa ana utliq. Kalau begitu, ciumlah kepalaku, nescaya aku akan bebaskan kamu. Raja ni dah rasa terhina, dia nak suruh dia menang juga. Dia kata, mu cium kepala aku bebaskan kamu. Supaya orang kata, oh, sahabat Nabi cium kepala Raja Kristian. Dia pun kata, aku boleh, tapi kamu bukan bebaskan aku saja, kamu bebaskan semua tawanan Islam. Raja pun kata, na'am, kalau begitu, okey. Abdullah bin Hudzafah pun dia kata, ni tak apa, tak menyebabkan agama dia terkeluar. Dia pun cium kepala raja. Kemudian raja pun bebaskan dia dan dibebaskan semua tawanan perang orang Islam pada Raja Rom pada saat itu. Mereka pun selamat dan kembali ke Madinah. Jumpa dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata, menjadi hak bagi setiap Muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku akan memulakan dengan diriku. Lalu Umar radhiyallahu anhu mencium
kepala Abdullah bin Hudzafah. Inilah sifat orang yang bertahan dengan keimanan dia, bertahan dengan keimanannya. Jadi sebab tu kita katakan ayat ini, ayat 106 surah An-Nahl mengizinkan orang yang dipaksa supaya mengizinkan. Kalau dia terpaksa, dia berkata kufur, tapi dia kembali pula selepas itu. Ni persoalan dia. Kalau tiba-tiba dia mati juga kan? Sudah. Dia berkata perkataan kufur, kemudian mati juga, orang tu bunuh juga. Jadi urusan dia kembali kepada Allah lah. Zahirnya iman dia masih ada. Cuma kena tengok keadaan. Kalau berkata perkataan kufur mati juga, baik tak katalah. Sebab tu sahabat-sahabat ni memilih jalan untuk tak kata. Boleh jadi dia mikir, kalau aku kata pun mati juga, baik aku mati dalam Islam. Gitu. Baik aku mati dalam Islam. Jadi kalau kita ni, kalau sampai tahap terpaksa tu mikir, kalau lagu-lagu mana pun kena bunuh juga, baik bertahan dan mati dalam Islam, supaya kalau dibunuh pun dibunuh dalam keadaan Islam. Sebab kadang-kadang orang kafir ni bukan boleh percaya sangat. Dia suruh dia kafir, kata dengan kafir. Lepas kawan tu ucap perkataan kafir, dia bantai juga, dia bunuh juga. Jangan percaya orang kafir ni. Dia bukan mikir sebab kita mikir. Ni mana ada perintah menepati janji dia tu? Tak ada. Kita je. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Baik, jadi yang utamanya ialah mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tak ada hadirat ni, penonton dan sidang pendengar yang dirahmati Allah. Okey, jadi inilah nilai iman. Saya ulang sekali lagi, iman ni sangat berharga, sangat bernilai. Mintalah kepada Allah agar kita ditetapkan iman. Doakanlah supaya Allah jaga iman kita, iman keluarga kita, zuriat keturunan kita, sahabat andai kita, supaya akhirnya bila kita kembali kepada Allah, kita membawa hati yang sejahtera dan penuh dengan iman, yang dipenuhi dan dihiasi dengan iman di dadanya, insya-Allah. Baik, ayat 107 kita besok ke? Besoklah 7.30 dah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.